الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada waktu ini saya akan menerangkan cara berpakaian untuk masuk ke dalam bengkel welding. Saya akan terangkan daripada cara berpakaian daripada atas kepala sampailah kepada bawah cara-cara seorang welder untuk masuk ke dalam bengkel welding. Okey, yang pertama adalah welding mask. Ini mesti kita pakai untuk melindungi kita punya kepala secara keseluruhan. Sekarang musim-musim COVID ni pula kita mesti ada mask ni. Mask yang menutup hidung dan juga mulut kita. Yang kedua adalah baju kita. Baju kita kalau boleh pakai baju yang dengan panjang dan juga kain cotton. Kita tak mau pakai baju-baju yang kain licin dan sebagainya. Yang ketiga adalah seluar kita. Kalau boleh seluar, biasanya kalau welder ni orang pakai kain jeans tapi kita untuk apa, kita pakai kain cotton. Dan yang bawa ke bawah ni adalah kita pakai safety boot. Yang depannya adalah pakai bertutup dengan besi. Okey. Yang seterusnya adalah kita pakai sarung tangan kulit. Okey. Itu adalah secara keseluruhan kalau kita nak masuk bengkel welding. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada pelajar-pelajar baru untuk SEM 1 untuk subjek DJJ 10022. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan awak kaedah mengimpal kimpalan gas oxy-acetylene. Di mana untuk kaedah pengimpalan oxy-acetylene, di mana saya akan terangkan pada awak pada peringkat permulaan, di mana kita bermula pada simpanan gas. Okey, kita ada dua kaedah simpanan gas di dalam poli kita ini, di mana simpanan yang pertama dikenali sebagai simpanan berpusat. Okey, ini dikenali sebagai simpanan berpusat. Okey, di mana simpanan berpusat dikumpul antara gas acetylene dan gas oksigen digabungkan dalam satu stor yang sama. Okey, dalam kuantiti yang banyak. Okey, tujuan dia untuk mengimpal kimpalan bagi kategori kimpalan yang menggunakan BB yang banyaklah. Okey. Manakala ada kimpalan yang kedua ataupun simpanan yang kedua adalah simpanan individu. Okey, simpanan individu kebanyakan digunakan di bengkel-bengkel kereta di mana kita tak satu toli, satu tong gas acetylene dan satu gas oksigen. Okey. Simpanan bekalan berpusat dengan kimpalan individu. Okey, itu adalah soalan pertama saya akan tanya awak untuk dalam awak punya tugasan nanti. Okey, perbezaan antara kedua-dua itu. Okey. Ada dua sifat, iaitu antara bau dan warna. Okey. Yang mana simpanan acetylene ni mempunyai bau yang agak busuk, penyet. Okey, kita akan dapat tahu. Jika ada berlaku kebocoran, kita akan dapat tahu dia punya bau yang busuk. Jadi apabila keluarnya bau yang busuk di sekitar awak kena berhati-hati. Okey, kerana itu mungkin ada berlaku kebocoran pada tong-tong gas ataupun saluran penyambungan. Okey, jadi awak perlu berhati-hati. Jika terdapat bau, awak boleh bagi tahu pada pensyarah untuk kita buat tindakan lanjut. Okey. Dan satu lagi, dari segi warna, kalau dari segi warna dia tidak mempunyai warna. Okey, dia warna dalam keadaan sekitar clear. Tetapi untuk keselamatan, tong ni kita warnakan sebagai warna merah atau warna merun. Okey, tujuan kita menandakan warna merah ataupun warna merun, ini menunjukkan gas ni adalah amat berbahaya. Okey. Jika berlaku kebocoran dalam keadaan tertutup, okey, kita mengimpal dalam keadaan tertutup, jika berlaku kebocoran, jika kita menghidu dalam keadaan 5 second, okey, kita akan berlaku sesak nafas dan dia boleh membawa kematian. Jadi saya mengingatkan pelajar semasa mengimpal kimpalan gas oksigen, pastikan ruang kimpalan dalam keadaan terbuka, perudaraan yang
peredaraan yang baik. Jadi perhatikan pintu-pintu dan tingkap-tingkap terbuka luas supaya udara boleh mengalir keluar. Jadi perudaraan akan dalam keadaan sempurna. Itu sebab kimpalan Australia ini adalah amat bahaya, perlu berhati-hati. Untuk equipment ini awak jangan takut kerana dalam keadaan sistem ini kita dah sediakan equipment keselamatan. Contohnya seperti flashback arrestor. Ni flashback arrestor. Dia hanya flashback arrestor. Fungsi dia hanya membenarkan satu aliran gas saja yang keluar. Maknanya aliran gas ethylene akan keluar, tetapi apabila dia tidak boleh masuk bilik. Apabila berlaku kebakaran ataupun letupan, gas tidak akan sampai ni, dia akan tersekat di sini. Jadi dia tidak akan sampai ke tong gas ethylene. Jadi awak tidak perlu takut dari segi keselamatan. Di sini pula kita lihat ini adalah tolok burden. Iaitu tolok ukuran untuk kimpalan ataupun tekanan gas di dalam tong. Di mana di sebelah sini ini menunjukkan tekanan gas yang akan keluar. Kita akan setkan dia supaya berapa bar yang sesuai untuk keluar. Biasanya kita set dia sebagai 5 bar. Untuk keselamatan kita gunakan untuk 5 bar saja. Manakala tolok di sini, tolok burden di sini adalah tolok tekanan gas dalam tong. Kita akan dapat tahu jumlah gas yang terdapat dalam tong, sama ada dia masih lagi ada tekanan yang kuat ataupun tidak. Jika terdapat tekanan kosong, maknanya tekanan dalam gas ni perlu ditukar. Dia tidak akan boleh keluar. Jadi dia punya tekanan rendah, dia tak boleh tendang sampai ke bay kita nanti. Jadi kita perlu tukar. Kaedah untuk membuka gas ethylene, kita ada injap di sini. Injap pada tong gas. Untuk membuka injap ini kita memerlukan spanner, common spanner. Dan pastikan dari segi keselamatan, pastikan common spanner ni sentiasa berada di atas injap tong gas. Jika berlaku letupan atau sebagainya, kita cepat-cepat tutup. Tutup. Kaedah nak membuka tong gas ini, kita letak ni, dia punya key kat sini, kita masuk. Kita tak perlu buka semua. Tak perlu buka satu pusingan, dia hanya separuh pusingan cukup. Untuk keselamatan kita tak perlu buka kesemuanya, kita perlu buka 1/4 ataupun setengah daripada pusingan. Cukup untuk ni. Kemudian kita buka injap aliran, injap di sini, kemudian buka injap di sini, kemudian kita setkan tekanan. Setkan tekanan, kemudian last sekali kita buka injap di sini. Barulah gas tu sampai. Ini kaedah untuk mengoperasi, kaedah operasi untuk membuka dan menutup tong gas. Dari kaedah menutup, pastikan kita tutupkan dulu injap di sini. Untuk menutup, pastikan injap di sini ditutup. Kemudian tutup injap di sini, kemudian tutup di sini injap pipe ini dan kita riliskan. Pastikan dia dalam keadaan untuk kita tinggalkan. Untuk kita tinggalkan, kita perlu riliskan dia supaya tekanan di tolok burden spring ni tidak akan rosak. Pastikan dia dalam keadaan free. Barulah apabila awak dah pastikan semua ni dalam keadaan selamat, semua dalam keadaan tertutup, barulah awak boleh meninggalkan bay ni. Sifat-sifat oksigen, dia tidak mempunyai warna dan tidak mempunyai bau. Dia merupakan gas yang selamat. Boleh dihidu. Tetapi gas ini dia mempunyai masalah. Apabila dia bocor, dia akan membantu kebakaran. Gas ni tidak membakar, tetapi dia membantu kebakaran seperti api dengan minyak. Jika ada api disimbarkan dengan minyak, maka bertambahlah kebakaran. Begitu jugalah macam gas oksigen.
fungsi dia sebagai minyak untuk membantu pembakaran. Okey. Dari segi warna, dia mempunyai dua color yang sesuai, iaitu color hitam ataupun color biru. Okey. Ini menunjukkan gas ini apabila menandingkan color biru ataupun hitam, dia menunjukkan gas yang selamat. Okey, kita akan colorkan pada tong, begitu juga pada piping. Okey. Dari segi operasi, membuka dan menutup timpalan gas, begitu juga macam Sterling. Okey, dia mempunyai teluk burden. Okey, dia mempunyai tekanan yang keluar. Ini adalah tekanan keluar kepada kita punya bay untuk mengimpal. Manakala gas yang ini, teluk burden yang ini untuk membaca tekanan gas di dalam tong silinder. Okey. Jadi, cara nak membuka dia, okey, kita buka. Okey, kita buka. Okey, kita buka. Jika pada silinder, kemudian kita buka pada dia punya saluran pipe. Okey, dari ini buka. Kemudian kita setting ataupun kita boleh setting kat sini, kita buka pada tekanan tolok. Okey. Okey, kita setkan. Ini untuk set tekanan untuk keluarkan kepada bay kita. Bay mengimpal. Okey, kita dah set. Okey, biasanya 100. 50 ataupun 100. Biasanya nisbah 1:10. Okey, dia simpan tambah ini, kita buka pada saluran utama. Okey. Dan awak lihat dia akan keluarkan bunyi, menunjukkan pengaliran telah berlaku dan memasuki gas untuk sedia untuk ditimpal. Okey. Di mana tong ni pun ada tong sedia juga, kita bekalkan juga dengan alatan keselamatan dikenali sebagai flashback arrestor. Okey. Hanya membenarkan satu arah saja aliran gas melalui ini dan dia tidak boleh berpatah balik. Itu dari segi keselamatan. Okey. Okey, untuk menutup tong gas, kaedah menutup, kita tutupkan tong silinder dahulu. Okey, tutupkan pada tong silinder dulu. Okey. Tutupkan pada pipe. Okey, lihat ni dia ada tunjuk open, close. Okey. Kita close, kita lawan ikut jam. Open, lawan jam. Okey, kita boleh tutup mana-mana valve yang pada. Okey, kita boleh free. Kita pastikan juga daripada teluk burden utama kita free-kan dia, okey. Larakan dia supaya tidak berlaku tekanan di dalam spring. Dia akan merosakkan teluk. Okey, dan kemudian kita boleh tutup pada saluran utama. Okey. Itu adalah kaedah membuka dan menutup bekalan simpanan Sterling dan simpanan oksigen. Okey. Apakah perbezaan antara simpanan bekalan berpusat dengan simpanan bekalan individu? Okey. Itu soalan pertama yang saya akan bagi awak untuk tugasan. Okey. Assalamualaikum, kita sambung daripada simpanan berpusat, kita sambung pula kepada part yang kedua, iaitu sistem piping dan sistem valve kawalan untuk mengawal tekanan gas pada hujung nozzle kita. Kaedah untuk mengawal tekanan gas yang mengalir pada hujung nozzle untuk kita untuk mengimpal. Okey. Di mana dari tadi, daripada keadaan simpanan berpusat tadi, okey, kita alirkan daripada piping, di mana kita lihat pada coding ni tadi. Okey, oksigen warna biru ataupun warna hitam dan ethylene adalah warna merah, ataupun warna coklat. Okey, daripada warna kita tahu dah mana satu oksigen dan mana satu ethylene. Okey. Seterusnya kita nak membuka bekalan pada bahagian kawalan teluk burden untuk kawalan timpalan pada nozzle. Okey. Yang mana kita bukakan dulu bar ethylene. Okey. Dan kita setkan dia. Okay. Sekarang ni kita pada fokus kepada kawalan untuk membaca tekanan, untuk membuka tekanan gas, untuk mengawal kita punya tekanan gas pada hujung nozzle kita. Okey. Yang mana tadi ethylene ni tadi kita dah buka ni tadi ethylene dan kita setkan dia pada 5 bar. Okey, 5 bar. Manakala kalau untuk oksigen kita buka pada bar, okey, pada piping. Dan kita lihat bacaan kita set dia tak boleh 1/10. Okey. Tak kurang pun tak apa lah. Okey, kat sini 1/10. Kat sini 5 bar. Kat sini adalah 50 bar. Okey, awak perhatikan di bawah teluk burden ni. Okey, ada dua. Dua
flashback arrestor. Satu untuk oksigen, satu untuk ethylene dan satu lagi untuk oksigen. Okey, ini menunjukkan kita di sistem keselamatan kita amat mementingkan sistem keselamatan. Okey, seterusnya kita dialirkan gas ni kepada dua hos bertekanan tinggi. Okey, hos ni adalah hos yang bertekanan tinggi. Okey, dia boleh mencapai sampai 1000 psi tekanan dia. Okey, dia tidak mudah pecah ataupun meletup. Okey, kemudian dialirkan kepada nozzle. Okey, dikenali sebagai nozzle di mana kat sini adalah injap kawalan. Okey, injap kawalan kita boleh buka, ini untuk oksigen dan yang merah ini adalah untuk ethylene. Okey, nanti bila kita buka dia akan mengalir kepada ujung nozzle. Okey, ujung nozzle ni dia punya banyak saiz. Okey, ada saiz 10, 12, 14 ikut kegunaan kita. Okey, kalau semakin tebal kita punya besi kimpalan kita nak kita kimpal, okey, maka semakin besarlah saiz ujung nozzle. Okey, kat sini kita gunakan saiz 10 awak lihat ni saiz 10 sesuai untuk kimpal ketebalan 1 mm hingga ke 2 mm. Okey. Seterusnya saya akan terangkan awak cara nak maintenance ujung nozzle ni. Okey, ujung nozzle ni boleh dibuka. Kita boleh buka jika berlakunya kepanasan melampau, terutamanya kalau kita dapat kesan apabila kita mengimpal dia akan selalu meletup. Menunjukkan ujung nozzle kita ni telah tersumbat. Okey, seterusnya saya akan terangkan pada awak kaedah untuk servis deep cleaner ni jika berlakunya tersumbat ataupun berlakunya kepanasan melampau. Okey, nak tahu dia kepanasan melampau ataupun tersumbat apabila kita mengimpal, selalu berlakunya letupan. Okey, letupan kecil. Okey, selalu berlakunya letupan kecil. Ini menunjukkan mungkin kita punya nozzle kita ni dah tersumbat ataupun kita punya tips ni dah terlalu panas. Okey, untuk servis tips yang tersumbat kita kenali sebagai tips cleaner. Okey, ini adalah rupa tips cleaner yang mempunyai berbagai saiz. Okey, bergantung kepada lubang pada tips cleaner. Okey, kita pilih yang mana saiz yang sesuai. Okey, kita alirkan, masukkan dalam ujung ni. Kita awak betulkan, bersihkan botol susu. Okey, tutup. Okey, dah tutup, dah pastikan dia dah bersih. Kemudian awak alirkan gas oksigen. Okey, lepaskan gas oksigen. Okey, dan pastikan dia pengaliran dia gas oksigen berlaku. Okey, gas oksigen tak membahaya, jadi kita boleh buka. Okey, kemudian dah alirkan, dah rasakan pengaliran gas itu dalam keadaan baik. Okey, kita tutup balik. Kemudian untuk servis untuk menyejukkan skrin ini, okey, kita gunakan sarung tangan. Okey, panas di dalam keadaan panas. Okey, biasanya takat lebur melebihi 700 darjah Celsius. Jadi kita gunakan sarung tangan untuk buka. Okey, untuk buka kita boleh buka ujung ni. Okey, ni kita alirkan pada air pipe. Kita sejukkan menggunakan air pipe. Okey, dah sejuk dengan air pipe. Apabila dia betul-betul dah sejuk, okey, kita boleh buka sarung tangan, dah pastikan dia sejuk. Okey, kita boleh alirkan, masukkan dalam lubang supaya abuk-abuk mengalir keluar. Alirkan keluar. Okey, dia sejuk, dah bersih. Kita boleh lap supaya kering dengan sarung tangan, lap. Okey, dan lap barulah kita, apabila dah sejuk kita pasang balik. Pastikan dia dalam keadaan ketat. Okey, kemudian kita alirkan balik gas oksigen. Okey, kita alirkan supaya dia dalam keadaan pengaliran yang baik. Okey, dah habis, ditutup balik. Okey, itu adalah kaedah. Okey, itu ada kaedah untuk maintenance kita punya nozzle. Okey, seterusnya apabila kita nak balik, okey, kita pastikan kita punya injap ni pasti dalam keadaan tertutup. Okey, kita tutup valve kita dulu. Okey, tutup pada valve pada piping.
Kemudian kita lepaskan. Okey, lepaskan. Okey, kita riliskan kita punya tekanan pada tolak bedeng kita Okey, dan kita lepaskan gas. Okey, pastikan gas ni bila kita lepas okey, pastikan dia dalam keadaan kosong pastikan dia dalam keadaan kosong. Okey, begitu juga dengan oksigen. Okey, pastikan dalam keadaan kosong. Okey, kemudian kita tutup balik kita punya valve pada nozzle. Okey. Okey, barulah awak boleh start dan barulah awak boleh balik. Okey, sekarang ni saya akan terangkan kepada awak peralatan-peralatan yang kita gunakan, iaitu alatan tangan ataupun alatan keselamatan yang ada di atas meja saya. Saya akan terang satu-satu untuk kegunaan kita semasa mengimpal timpalan gas asetilin. Okey. Yang pertama, ini sarung tangan. Kita akan gunakan sarung tangan semasa mengimpal. Okey, pastikan kiri dan kanan. Di mana apabila kita mengimpal, okey, suhu kimpalan melebihi 273. Suhu lebur logam 723 darjah. Okey, amat panas. Jadi kita memerlukan sarung tangan. Okey, sarung tangan juga tidak mau cukup untuk menampung kepanasan takat lebur suhu. Jadi kita terpaksa menggunakan bahan kerja. Okey, ini bahan kerja kita. Okey, bahan kerja kita adalah jenis MySteel. Okey, berukuran 100 dan 50 mm dan ketebalan dia dalam 1 mm. Okey, apabila dia dah lebur, ini kita perlu pegang menggunakan pelayar. Ini dikenali sebagai pelayar. Okey, kita perlu pegang menggunakan pelayar. Okey. Okey, untuk pegang untuk gunakan pelayar untuk kita alirkan kepada air pipe untuk disejukkan. Okey. Kemudian kita gunakan bros kawat. Okey. Apabila kita dah sejukkan dia untuk membersihkan kita punya kimpalan, okey, kita gunakan bros kawat untuk memberus. Okey. Memberus bros kawat. Okey, memberus kita punya kumai-kumai yang melekat, logam-logam yang melekat pada kita punya permukaan. Okey. Kita pegang ini ketika dia dalam keadaan panas. Okey. Kemudian kita gunakan kain buruk, okey, untuk mengelap. Pasal dia logam dah sejuk, kita boleh gunakan kain buruk untuk membuang kotoran-kotoran ataupun mengeringkan permukaan timpalan. Okey. Permukaan bahan kerja kita ini. Okey. Okey, kain buruk. Kemudian kita gunakan semasa mengosok ataupun chipping, mengosok kita gunakan, kalau kita boleh, kalau tak ada cermin mata macam saya ni, awak kena gunakan clear glass atau safety glass yang terang. Okey, untuk kita buka dulu kita gunakan ni. Kita gunakan untuk membersihkan permukaan ni, kita mestikan gunakan clear glass. Tujuan dia apabila habuk-habuk besi tidak boleh melekat pada mata kita. Okey, cermin mata ni ada dua. Okey, ini goggle. Okey, dua dark glass ataupun goggle. Okey, ini tujuan dia untuk awak masa untuk awak nak mengimpal. Okey, apabila awak gunakan goggle ni ada dua. Satu untuk clear glass, masa awak kerja menchipping ataupun membersihkan ni, awak boleh buka dan awak boleh gunakan dia. Dan apabila untuk kerja mengimpal, awak boleh tutup, dan untuk kerja-kerja mengimpal. Okey, ini dikenali sebagai goggle. Okey, seterusnya. Okey. Batu ni, apa tujuan batu yang ada di atas meja saya ni? Okey. Untuk mengimpal kimpalan gas, kita perlu mengimpal di atas batu. Okey, jangan sesekali awak mengimpal di dalam keadaan permukaan plate ataupun di permukaan bay ni Okey, di atas meja kimpal. Pasal apabila logam kerja kita ni apabila melebur, okey, dia akan melekat sekali dengan kita punya logam meja kita ni, logam pada meja kita Jadi dia akan menyukarkan kita untuk
untuk mengangkat kita punya logam ataupun akan berlaku kecacatan pada permukaan meja kerja kita ini. Okey, jadi pastikan kita mengimpal dalam keadaan di atas batu. Okey. Okey, yang paling penting pada alatan tangan kita ini iaitu spike lighter. Tak ada dia, kita punya kimpalan gas kita tak ada keluar api Jadi kita gunakan spike lighter tu untuk mengawal, untuk menyalakan api pada ujung nozzle. Okey. Okey, spike lighter. Okey, awak kena klikkan dia. Okey, dia akan keluarkan api Tekan sikit. Okey. Okey. Tadi kita nak mulakan untuk mengawal, nak mulakan timpalan, itu kita nak mengawal kawalan api aliran api. Okey, di mana kita tadi kita bukakan ethylene, bukakan valve pada oksigen. Okey, kita set. Untuk mulakan penyalaan api, kita buka dulu sedikit ethylene Jadi pada ujung, pada pangkal nozzle. Okey, valve, kita buka sedikit valve pada valve ethylene pada pangkal nozzle. Okey, kita buka sedikit. Okey, kemudian kita nyalakan api. Okey, kita akan lihat api. Okey, ini api. Okey, ini dikenali api ke karbonan, iaitu kandungan karbon yang tinggi. Okey, yang ni kita nyala, buka sedikit valve untuk oksigen dengan ni. Dan ini menunjukkan ini adalah api perkarbonan. Okey, carbonizing. Okey, di mana jumlah ethylene lebih daripada jumlah ethylene, jumlah oksigen. Okey, yang mana awak lihat api yang besar tu adalah api ethylene dan api yang kecil ini adalah api oksigen. Okey, api ini biasanya kita gunakan untuk kerja-kerja brazing, iaitu kerja-kerja meloyang. Okey, tak memerlukan tekanan api yang kuat. Okey, kemudian saya besarkan lagi. Okey, nak besarkan lagi oksigen dan kita akan lihat api di mana kun ethylene dengan kun api oksigen adalah sama. Okey, ini adalah dikenali sebagai api peneutralan. Okey, kandungan ethylene dan oksigen adalah sama. Okey, api ini kita gunakan untuk mengimpal. Okey, sesuai untuk api-api untuk mengimpal. Dan sekiranya saya buka lagi oksigen, dia mungkin akan terpadam. Okey, dia akan mungkin terpadam. Itu dikenali sebagai api peroksidaan. Okey, api peroksidaan ni biasanya kita gunakan untuk api-api pemotongan. Lihat ni adalah nozzle untuk api pemotongan. Okey, nozzle pemotongan. Okey, pemotongan iaitu kerana dia punya valve oksigen ada dua. Okey, itu menunjukkan kita memerlukan oksigen yang banyak untuk memotong plate yang tebal. Okey, jadi kandungan oksigen lebih tinggi daripada kandungan oksigen adalah lebih tinggi daripada kandungan acetylene. Okey, jadi api peroksidaan kita gunakan untuk kerja-kerja pemotongan. Okey, nak memula kita mengimpal, pastikan bahan kerja kita ni dalam keadaan bersih. Okey, tak ada kekaratan pada permukaan ini perlu dibersihkan supaya apabila kita mengimpal, okey, aliran logam cair yang kita cair tadi tidak tersekat oleh kekaratan. Apabila berlaku sekatan, okey, dia akan meletup. Okey, jadi tugas kita untuk mengelak dia meletup padam, kita perlu bersihkan sebersih-bersihnya untuk plate bahan kerja kita ini. Okey, untuk membersihkan kita beruskan dengan beruh kawat, gosok. Okey, sebersih-bersihnya. Okey, supaya dia akan permukaan licin. Gosok. Okey, dengan beruh kawat. Okey. Okey, dia tak perlu kita basuh dengan air nanti dia jadi berlembab pula permukaan. Okey, dah bersih, kita lapkan dengan kain buruk. Okey, dah bersih. Lepas bersih, okey, kita dah boleh mengimpal. Okey, untuk kerja-kerja tugas yang pertama kita adalah untuk mengimpal dua larian bebas, sama ada daripada kiri ke kanan
ataupun kanan ke kiri. Okey. Okey, kaedah pembukaan kimpal kita kita lihat. Okey, ada kimpal kita lihat ke kiri ke kanan. Okey, ujung nozzle ni. Okey, ujung nozzle ni dia punya sudut dia adalah 60 ke 80 70 ataupun 70 ke 80 darjah condong dia untuk mengimpal. Okey, daripada pandangan sisi keadaan dia 90 darjah. Okey. Jadi kita mengimpal dia, kita leburkan, kita mengimpal dia. Okey, sama ada kimpalan kita keadaan membujur telur, okey, keadaan bujur telur. Okey, membujur telur ataupun half moon. Okey, half moon macam ni. Half moon. Okey, ataupun zigzag. Zigzag. Okey, bergantung kepada kemahiran awak. Okey, bebas. Okey. Okey, ruang. Okey, satu. Okey. The result mungkin dalam 5 mm hujung-hujung. Kita tak pasal menguji plate kita ni dia mudah lebur ataupun tidak. Okey, cara dia kita kita lihat dulu pada ujung dia kita lihat. Kita pastikan dia mudah lebur ataupun tidak. Okey, jika lambat lebur, kita besarkan lagi. Okey, cara nak membesarkan api kimpalan ni iaitu kita besarkan dulu acetylene. Okey, dia punya law dia. Okey, ketua dia. Kita besarkan oksigen, kita besarkan acetylene dulu. Kemudian barulah kita besarkan oksigen. Okey, di mana oksigen tidak boleh melebihi pada acetylene. Apabila oksigen lebih pada acetylene dia akan terpadam. Okey, begitu juga kalau awak nak kecilkan dia, awak kecilkan dulu oksigen dan barulah awak kecilkan acetylene. Okey. Okay, sekarang ni kita nak besarkan dia, kita besarkan acetylene, kemudian besarkan oksigen. Okey, dan kemudian kita test sekali lagi sesuai ataupun tidak. Okey, untuk mengimpal pastikan ujung kun ni berada dalam keadaan 3 ataupun 2 mm dari permukaan plate. Okey, jangan awak sentuh ujung nozzle pada plate, dia akan meletup. Okey, maknanya aliran gas akan tersumbat. Okey, pastikan ujung nozzle ni 2 ataupun 3 mm daripada kedudukan plate. Okey, kita test tadi sama ada dia sesuai ataupun tidak api untuk mengimpal. Okey, kita lihat. Kalau dia cepat, dia sesuai, kita leburkan, kita wujudkan kolam cair. Lihat kolam cair dia cepat ke tidak. Okey. Okey, nampak kolam cair dia ada agak sesuai Okey. Okey, kita boleh mulakan mengimpal. Okey. Untuk mula mengimpal, pastikan ujung kun tadi 2 ke 3 mm pada plate dan dapatkan kolam cair dulu. Pastikan kolam cair itu lebur, dapatkan kolam cair. Okey, statik, dapatkan kolam cair. Okey, nampak kolam cair dah mula wujud. Okey, kolam cair dah mula wujud. Dan kemudian dah wujud, kita tolak kolam cair itu ke depan, sama ada dalam keadaan bujur telur ataupun keadaan half moon ataupun zigzag. Kita tolak dia ke depan kolam cair itu. Okey, tolak kolam cair itu ke depan. Kumai yang cantik, dia kedudukan dia C dia macam C bulat Kalau agak-agak memanjang, keadaan memanjang, maknanya menunjukkan tangan kita tu agak laju. Okey. Jadi kalau boleh konstankan tangan dalam dapatkan kuman kedudukan C yang sekata. Okey. Untuk dapat kuman yang sekata, biasanya kita perlu membuat latihan ubi yang kerap. Okey. Okey, kita kena buat latihan yang selalu untuk dapatkan skill. Skill tak datang dengan melihat, skill tak dapat datang dengan dalam buku, skill datang dengan kita buat sendiri. Baru datang skill tu datang dengan sendirinya. Okey, itu dari permukaan atas. Dan manakala dari permukaan bawah, kita lihat permukaan bawah dia ada penetration. Okey. Dapat dia punya penetration. Okey, dia akan menggelembung. Okey. Dia menunjukkan adanya penetration. Kalau dia rata je, maknanya tak ada
penetration. Okay, pemerkahan bergantung juga pada penetration yang terhasil daripada timpalan kita ini. Okey, itu saja untuk timpalan dua larian. Kita sambung untuk welding gas. Dalam welding gas awak perlu buat dua sambungan, satu sambungan temu dan juga satu lagi adalah sambungan penjuru. Okey. Sama juga dalam kaedah arka, bila kita nak buat sambungan temu, kita perlu buatlah timpal paku timpal paku satu belah kanan dan satu belah kiri So, saya akan tunjukkan macam mana nak buat menimpal paku bagi welding gas. Okey. So timpal paku bagi ini adalah begini rupa dia. Untuk sambungan temu. Dan apabila kita nak buat sambungan temu, pastikan bawah dia ni free bawah dia free. Jangan kita timpal atas batu ni, bawah dia free Oh, lupa saya nak bagi tahu satu. Jarak dia tu adalah jarak satu filler rod. Kalau filler rod tebal kita pakai tebal lah jarak dia supaya kita senang nak buat penetration. Dan satu lagi bagi sambungan ini kita perlu pakai filler rod. Sama kaedah dia, kita dah buat kolam dan kita masukkan filler rod kita ini dalam kolam yang kita dah buat Baik, boleh tengok, nampak? Okey, kolam dah terjadi, kita celupkan. Ini kita boleh tengok hasil kita. Dan kita boleh tengok belakang kita ni. Dia akan ada penembusan Ini bagi kaedah sambungan temu. Okey, ini untuk sambungan penjuru. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat timpal paku. Sebelum nak buat apa-apa sambungan, kita nak buat timpal paku dulu lah. Okay. So, timpal paku. Satu ujung timpal paku sini, satu tu. Untuk sambungan penjuru ni ada dua kaedah lah awak buat. Awak boleh buat larian kosong tanpa pakai filler rod. Atau satu lagi awak boleh pakai filler rod. Saya akan tunjuk dua-dua kaedah. Pertama saya akan tunjuk. Kalau tak nak pakai filler rod, maksudnya sambungan tu betul-betul awak kena rapatkan Dan kita main pun sekejap je tengok Saya dia sekejap, kita jalan ke depan. Okey, nampak? Saya move. Saya move. Saya move. Sambil kita main ujung tips kita tu dalam keadaan bulat lah. Saya move. Saya move. Okey. Nampak? Buat macam mana? Buat macam Cik Amri buat Okey. Lepas tu saya tunjuk kaedah pakai filler rod Kaedah pakai filler rod ni. Tadi kita dah setting dia rapat Nampak boleh beza lah. Yang daripada sini sampai sini saya pakai filler rod. Daripada sini ke sini So bila kita pakai filler rod, welding kita akan nampak tinggi sikit lah. Kalau kita tak pakai filler rod, dua-dua welding. Sebab apa? Back to asal balik. Apa makna dia? Proses percantuman logam dengan kaedah mencairkan. Cair tak ni logam ni? Logam ni cair. Okay.
Dan kita boleh tengoklah bawah dia ni. Apa beza kita pakai filler rod dan kita tak pakai filler rod. Tapi kita dah rapat kan, kita tak nampak sangat lah. Yang ini